Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, murid-murid. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kita akan sambung berkaitan dengan pembelajaran agama Islam di zaman Kesultanan Melayu Melaka lah ya. Jadi pada tajuk ini kamu akan mengetahui berkaitan dengan yang pertama iaitu batu bersurat. Okey. Dan yang kedua, bagaimana agama Islam itu disebarkan. Okey, jadi kita lihat pada muka surat 19, okey, iaitu yang bertajuk kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita dapat tahu bagaimana agama Islam itu bertapak di Melayu Melaka melalui penemuan bukti lah ya. Bukti yang kukuh yang terdapat berkaitan dengan penemuan arkeologi ya. Okey, jadi di sini dinyatakan penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di tanah Melayu. Sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, agama Islam mula tersebar. Jadi bukti arkeologi ini lah yang mengesahkan bahawa agama Islam telah tersebar pada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Okey, kamu boleh lihat di gambar ni ada dua batu kan. Satu batu yang terdapat di Terengganu, dan satu lagi bukti ialah batu bersurat yang terdapat di negeri Sembilan. Okey. Jadi kita boleh lihatlah ini ialah batu. Jadi dinyatakan dalam gambar ini batu bersurat tersebut bertarikh 1303 yang ditemui di Sungai Teresat, Kuala Berang. Okey, yang pertama. Dan yang kedua ialah batu bersurat di Pengkalan Kepas, Negeri Sembilan, yang bertarikh 1467 membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. Baik, perbezaan tarikh pada kedua-dua batu bersurat ini. Batu bersurat di Negeri Terengganu ialah 1303, manakala batu bersurat di Negeri Sembilan bertarikh 1467. Okey, jadi maksudnya apa perbezaannya? Sebanyak 100 tahun. Jadi 100 tahun pun masih agama itu jadi agama Islam lah. Okey, jadi cepat jawab. Namakan lokasi dua batu surat yang membuktikan kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Jadi kamu boleh tahulah. Jadi lokasi yang pertama di negeri Terengganu dan yang kedua di negeri Sembilan. Okey, jadi seterusnya, mengapakah kita perlu memelihara sumber arkeologi seperti batu bersurat? Okey, kenapa kita kena pelihara sumber sejarah lah, maksudnya sumber sejarah. Okey, sejarah ni apa kepentingan? Jadi kita kena tahu apa kepentingan sejarah. Apa kepentingan sejarah? Kita boleh lihat. Okey, ni supaya kita memahami dan menghayati sejarah bagi menjadi warga negara yang bertanggungjawab mempertahankan negara itu satu lah ya. Macam ni. Ini kepentingan sejarah. Sebab itulah kita perlu tahu sejarah, kerana sejarah ni macam kalau kita refleks balik lah apa yang berlaku pada zaman dulu, apa yang berlaku, kesilapan yang berlaku, supaya ianya tak diulang kembali. Yang kedua, kita tahu kita punya asal usul kita boleh menghayati serta berbangga berkaitan dengan sejarah lah, asal usul kita. Okey. Dan seterusnya ada lagi cikgu ni. Okey, yang ni pun dia menyatakan apabila kita belajar sejarah, studying history allow us to observe and understand how people and society behave. Jadi dinyatakan apabila kita belajar berkaitan dengan sejarah,
Okey, ni dinyatakan kita berupaya untuk melihat dan memahami bagaimana manusia dan budaya itu dibentuk ya. Jadi kita boleh melihatlah bagaimana budaya dan manusia pada waktu ketika itu. Okay, jadi pada Kesultanan Melayu Melaka, kita boleh lihat budayanya ialah budaya Malaysia ni telah lama mengekalkan institusi beraja. Maksudnya kita memang sudah ada lama raja, dan ini juga boleh dilihat pada negara-negara yang lain seperti England, yang mana mengamalkan juga institusi beraja. Seterusnya kita lihat pada Jepun. Jepun pun sampai sekarang masih mengamalkan institusi beraja. Jadi di luar sana pun institusi beraja ni sudah lama telah ada. Okey. Jadi kita lihat pula pada batu bersurat lah. Okay, ini ialah contoh batu bersurat di Terengganu. Kamu boleh lihat lah. Okay, ini ialah batu bersurat ni, dia ada 4 muka. Okay. Dan apa yang ditulis di batu bersurat itu berkaitan dengan undang-undang lah ya. Undang-undang yang terdapat pada batu bersurat. Okey, contoh batu bersurat pada muka surat 1, kamu boleh lihat. Kalau kamu ada Google search, kamu boleh cuba cari info lah berkaitan dengan batu bersurat. Inilah contoh. Alamak, mana dia? Ini berkaitan dengan batu bersurat. Okey, nombor 1, dia berkaitan dengan penampang depan. Dia menyebutkan nama Rasulullah SAW dengan arwah. Okey, inilah. Tapi dah tulisan bahasa Melayu dahulu dia berbeza dengan tulisan bahasa Melayu sekarang. Maksudnya ayat dia tu ada sedikit perbezaan lah. Kita juga boleh lihat kalau kamu nak tahu berkaitan dengan batu bersurat ni, kamu boleh lah Google search, buka YouTube ke. YouTube. Kita try buka YouTube. Kita search lah. Batu bersurat Terengganu. Jadi di sini kamu boleh kamu tak perlu pergi museum pun. Kamu boleh lihat secara jelas bagaimana batu bersurat itu bagaimana bentuk batu bersurat tu lah. Memorial batu bersurat di Kuala Berang, Terenggalek pada tahun. Bahagian atas batu bersurat Piagam Terengganu ini telah pun tersepih. Ini dah bita penghulu ahli dan penduduk kampung, Syed Hussein berjaya mengangkat batu ini ke atas rakit, lalu dibawa balik ke Kuala Terengganu dan dipersembahkan kepada Sultan. Penemuan batu bersurat ini yang tertua pernah ditemui di negara ini. Bahasanya merupakan percampuran di antara bahasa Melayu. Okey, jadi di sini ada banyaklah contoh, kamu boleh lihatlah lepas ni. Berkaitan dengan batu bersurat. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat seterusnya, iaitu pada muka surat 20. Jadi pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Ini atas ni ya. Jadi kita boleh tahulah kat sini bahawasanya Melaka telah terkenal lah, pusat maritim terkenal, maksudnya pusat perdagangan yang terkenal lah, terkenal di seluruh dunia. Maksudnya negara luar pun selalu datang Melaka. Okey, Melaka jadi pelabuhan interport. Pelabuhan interport ni pelabuhan yang international lah, terkenal. Pelabuhan yang negara-negara luar kalau dia datang ke sebelah sini, contoh negara luar ni contohnya macam Sepanyol ke Portugis semua kan, bila dia nak lalu laut tu, dia akan mesti melalui pelabuhan kita dulu. Macam tu lah.
merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Pedagang Islam pun contoh dari Arab ke kan. Kalau dia nak lalu ke China, dia mesti akan melalui Melaka dulu lah. Pedagang Islam pada zaman Rasulullah Melayu Melaka didorong oleh beberapa faktor. Kedatangan agama Islam di Melaka didorong oleh beberapa faktor. Di sini dia nyatakan ada 3 faktor, iaitu peranan pedagang Islam, peranan ulama dan peranan sultan. Jadi kita tengok peranan pedagang Islam. Peranan pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Jadi kita lihat dulu faktor yang pertama, iaitu peranan pedagang Islam. Okey, dia dari pedagang Islam ni dari negara Arab dan India. Okey. Yang pertama dia buat dakwah lah. Dan yang kedua ialah apabila mereka datang, mereka berkahwin dengan rakyat tempatan. Jadi menyebabkan automatik lah, bila kita kahwin, selalunya kita faham, bila kita kahwin dengan bila seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan di tempat tu, automatik perempuan tersebut akan mengikut ajaran agama daripada si lelaki lah, ya. Okay. Yang kedua ialah peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz. Ulama inilah yang mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Jadi menurut hikayat Raja-Raja Pasai lah yang mengislamkan raja yang bernama Syekh Abdul Aziz. Okey. Dan yang ketiga ialah peranan sultan. Apabila perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Ini situasi ini apabila sultan berkahwin dengan Puteri Raja Pasai, beliau telah masuk Islam. Bila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Jadi bila raja masuk Islam, rakyat pun turut masuk Islam. Jadi di gambar ni kita boleh lihat lah tadi faktor yang kedua, iaitu peranan ulama yang bernama ulama Syekh Abdul Aziz lah. Ni gambar. Okey. Di sini kita boleh buat nota ringkas lah, ya. Okey, kita boleh buat nota ringkas. Jadi kita nak tulis. Okey, di sini bahawa 3 faktor kedatangan Islam. Yang pertama melalui apa? Melalui pendakwah, kan? Yang kedua melalui apa ni? Aku tak ingat. Melalui ulama. Pendakwah ni maksudnya pedagang lah, ya. Melalui peranan ulama, melalui ulama. Dan yang ketiga melalui sultan lah. Okey. Ni melalui pedagang, melalui ulama, melalui sultan. Ni Sultan Abdul Aziz. Sultan pula dah. Ini ulama daripada Syekh Abdul Aziz nama dia. Ulama ni Syekh Abdul Aziz. Sultan pula daripada kes sultan ni kita boleh faham bila sultan kahwin dengan puteri Pasai, kan, dari negara Pasai, menyebabkan rakyat turut memeluk agama Islam. Kahwin dengan puteri, automatik masuk Islam.
yang pedagang atau pendakwah ni dia daripada Arab dan India kan. Arab dan India datang ke Tanah Melaka untuk berdakwah dan berdagang. Seterusnya ada yang berkahwin dengan rakyat tempatan. Itu keyword dia lah. Jadi ini ialah faktor-faktor bagaimana agama Islam itu wujud telah menjadi agama Islam tu telah tertubuh di Melaka. Bagaimana agama Islam dianuti di pada bagaimana agama Islam dianuti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Inilah antara buktinya lah. Okey, jadi glosari maritim. Maritim ni terletak di atau berdekatan dengan laut. Maritim maksudnya terletak di atau berdekatan dengan laut. Entry port, tempat yang menjadi pusat penerimaan barang dagangan dari negara luar dan kemudian barang dagangan itu dihantarkan negara lain. Okey, maksudnya entry port ni tempat yang menjadi pusat penerimaan barangan daripada luar lah. Contoh kalau China, kita mungkin barangan daripada luar, contoh China barangan berkaitan dengan tembika. Kalau dari India atau Arab berkaitan dengan herba. Okey, jadi peranan sultan, golongan pedagang dan ulama penting dalam penyebaran agama Islam semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi selepas ini bolehlah kamu baca balik dan kemudian cikgu akan berikan kamu soalan pada soalan untuk kamu jawab lah Okey, berkaitan dengan tajuk hari ini yang kita belajar. Okey, sekian, terima kasih.